Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baik ya, kita berjumpa sekali lagi minggu ini. Kita akan teruskan bagi mata pelajaran Geografi tingkatan 3. Okey. Minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bab yang seterusnya, iaitu bab yang ketujuh, yang bertajuk kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Baik, sedikit pengenalan. Malaysia, di negara kita di Malaysia telah mengalami beberapa fasa perubahan dari segi struktur ekonominya sejak daripada negara kita merdeka. Okey. Disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang ada di negara kita, ia telah memberi kesan terhadap beberapa ataupun jenis-jenis pertumbuhan dan juga penguncupan ekonomi negara serta memberi kesan kepada kehidupan rakyat di negara kita. Okey, adakah kita semua tahu jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di negara kita? Okey, kemudian bagaimanakah bentuk taburan kegiatan ekonomi utama di negara kita, di Malaysia. Kemudian faktor, apakah faktor-faktor yang telah mempengaruhi kepada berlangsungnya satu jenis kegiatan ekonomi di negara kita di Malaysia, dan adakah kita dapat jelaskan tentang kepentingan kegiatan ekonomi yang dijalankan ini, apa kepentingannya kepada pembangunan bagi negara kita. Okey, itu adalah antara beberapa persoalan-persoalan yang wujud dalam minda kita sebelum kita mulakan ataupun teruskan pembelajaran untuk hari ini. Okey, baik, kita lihat kepada apakah yang akan kita belajar untuk bab yang kali ini, bab yang ketujuh. Okey, yang pertama, kita akan menjelaskan jenis kegiatan ekonomi. Okey, ekonomi yang kita nak lihat ada 3. Ekonomi primer, ekonomi sekunder dan juga ekonomi tertier. Semua kegiatan ekonomi ini kita hanya fokuskan yang dijalankan di negara kita sahaja, di Malaysia. Kemudian yang kedua, kita akan cuba jelaskan dengan beberapa contoh taburan ataupun kedudukan kegiatan ekonomi yang utama yang terdapat di Malaysia. Okey, yang ketiga, kita akan huraikan faktor. Apakah faktor-faktor yang telah mempengaruhi kepada wujudnya satu kegiatan ekonomi tersebut di negara kita. Dan yang keempat, kita akan cuba bincangkan ataupun bahaskan apakah kepentingan setiap daripada kegiatan ekonomi ini kepada pembangunan di negara kita. Okey, so ada 4 objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, baik, sedikit info di sini kita lihat. Okey, Kuala Lumpur, adalah merupakan antara 10 bandar yang terbaik di dunia. Dari segi apa? Okey, dari segi aspek pertumbuhan pelancongan. Oleh World Travel and Tourism Council, WTTC, iaitu pada tahun 2016. Okey, fakta ini kita petik daripada sumbernya laporan tahunan program transformasi negara, iaitu pada tahun 2017. Okey, baik. Secara sepintas lalu kita nak lihat apa yang akan kita belajar untuk hari ini. Okey, yang pertama kita akan lihat jenis kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia. Seperti yang saya cakap tadi, ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Okey, yang pertama adalah sektor primer. Okey, yang kedua sektor sekunder, dan yang ketiga adalah sektor tertier. Okey. Kemudian yang kedua, taburan
kegiatan ekonomi ya yang boleh kita dapat di negara kita, iaitu kedudukan. Okey, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi ini dapat kita lihat nanti ya, berdasarkan kepada peta-peta yang ada nanti. Okey, kemudian yang ketiga, kita nak lihat juga apakah faktor-faktor yang telah mempengaruhi kepada kegiatan ekonomi itu boleh wujud di satu-satu tempat, terutamanya di Malaysia. Okey, faktornya kita dapat lihat nanti ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor fizikal dan yang kedua adalah faktor dari segi manusia. Okey, faktor fizikalnya pula kita dapat lihat di sini secara ringkasnya. Yang pertama adalah dari segi bentuk muka bumi. Okey, kemudian yang kedua dari segi tanah. Yang ketiga iklim. Okey, kemudian yang keempat saliran dan yang kelima bahan mentah. Okey, itu dari segi fizikal. Secara terperincinya kita akan bincangkan nanti sebentar lagi. Okey, dari segi faktor manusia. Yang pertama adalah dari segi dasar kerajaan, kemudian infrastruktur, iaitu teknologi, pasaran, modal dan juga buruh. Manakala yang terakhir untuk topik ini, bab yang 7, iaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama mewujudkan peluang pekerjaan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian kemajuan ekonomi negara. Kemudian dapat memberi kesan kepada peningkatan infrastruktur, proses pembandaran boleh berlaku dan juga pengurangan import. Okey. So itu adalah 4 perkara yang akan kita lihat hari ini. Yang pertama jenis, taburan, faktor dan juga kepentingan. Okey. Baik. Yang pertama kita nak teruskan. Kita akan lihat okey, 7.1 dia punya subtopik iaitu jenis kegiatan ekonomi yang boleh kita lihat yang ada di Malaysia. Okey, baik. Kegiatan ekonomi adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan satu tujuan untuk menghasilkan pendapatan, untuk mendapatkan wang. Okey. Oleh itu di Malaysia kegiatan ekonomi ini terbahagi kepada 3 sektor. Okey, 3 sektor iaitu yang pertama kita nak bincangkan adalah sektor primer. Okey, kemudian sektor sekunder dan yang ketiga adalah sektor tertier. Okey, baik. So kita nak lihat pada sektor yang pertama terlebih dahulu. Okey, yang pertama kita lihat sektor primer. Apa yang dikatakan sebagai sektor primer? Apa yang boleh kita lihat? Aktiviti kegiatan ekonomi yang terdapat dalam sektor yang pertama ini. Okey. Sektor primer adalah sektor ataupun kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Okey. Ini sektor yang pertama. Okey, sektor yang menghasilkan satu jenis bahan mentah itu direct, secara terus daripada sumber semula jadi. Okey, antara kegiatan yang dijalankan dalam sektor primer, yang pertama adalah aktiviti pertanian. Okey, kemudian aktiviti pembalakan. Okey, yang ketiga sektor perikanan, perlombongan dan juga penternakan. Okey, aktiviti-aktiviti ini semua ini adalah aktiviti yang menghasilkan ataupun mengeluarkan bahan mentah direct terus daripada sumber-sumber semula jadi. Okey, antara contoh-contoh yang boleh kita lihat seperti sektor primer ni melibatkan aktiviti yang menggunakan sumber alam sebagai asas kepada aktivitinya. Contohnya seperti aktiviti pertanian,
Okey, aktiviti pertanian ni kita dapat lihat aktiviti yang menggunakan sumber tanah itu sendiri yang subur. Kemudian aktiviti perikanan iaitu aktiviti menangkap sumber hidupan akuatik yang ada di laut ataupun di sungai. Okey, aktiviti pembalakan pula iaitu aktiviti yang melibatkan kepada sumber-sumber hutan, eksploitasi kepada sumber hutan. Manakala aktiviti perlombongan iaitu aktiviti yang mengeluarkan sumber-sumber mineral daripada perut bumi. Itu yang dikatakan aktiviti sektor primer yang mengeluarkan bahan mentah secara terus daripada sumber semula jadi. Kemudian yang kedua adalah sektor sekunder. Sektor sekunder ni kita dapat lihat di dalam buku teks kamu lihat. Merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan kepada bahan mentah. Kemudian yang kedua, memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Bagi sektor sekunder ini terdapat dua aktiviti utama yang dijalankan iaitu pembuatan ataupun perindustrian dan juga pembinaan. Baik, sektor sekunder ini juga tidak terlibat secara langsung. Sektor sekunder ini tidak terlibat secara langsung dengan sumber alam, tetapi menggunakan bahan-bahan daripada sektor primer, sektor yang kita bincangkan tadi yang pertama. Sektor sekunder ini menggunakan bahan daripada sektor primer sebagai bahan mentah. Sektor sekunder terdiri daripada sektor yang boleh dikatakan sebagai sektor perindustrian. Hasil dari produk daripada sektor ini terdiri daripada barangan siap dan barangan separuh siap. Bagi sektor perindustrian, sektor perindustrian boleh dibahagikan pula kepada dua jenis, industri yang berasaskan sumber dan juga industri yang tidak berasaskan sumber. Industri yang berasaskan sumber iaitu industri yang memproses hasil keluaran sektor primer untuk dijadikan barangan siap dan separuh siap. Contohnya seperti industri yang memproses makanan, kilang industri yang melakukan pemprosesan makanan, memproses petroleum dan juga bahan-bahan binaan. Manakala industri yang bukan berasaskan sumber pula ialah industri yang menggunakan barangan separuh siap dari industri berasaskan sumber sebagai bahan mentahnya. Industri ini terdiri daripada industri otomotif, tekstil dan juga pakaian. Baik. Kemudian sektor yang ketiga, sektor tertier. Sektor tertier ini merupakan satu kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan. Di sektor tertier ini juga kita panggil sebagai sektor perkhidmatan, dan sumbangannya memainkan peranan yang penting kepada pembangunan negara. Antara sektor-sektor perkhidmatan yang ada dalam sektor yang ketiga ini, yang pertama adalah pelancongan, perdagangan, kemudian pengangkutan, keuangan dan juga pendidikan. Sektor tertier, sektor perkhidmatan ini dia tidak menghasilkan barangan tetapi memberikan perkhidmatan kepada pengguna. Sektor ini dia akan berkembang maju, semakin berkembang maju kerana sektor ini menyediakan perkhidmatan sokongan, memberi sokongan perkhidmatan yang membantu kepada sektor primer dan juga sektor sekunder. Kemudian kemajuan sektor primer dan sekunder juga
bergantung kepada sektor tertier ataupun sektor perkhidmatan. Contohnya sektor pertanian. Kita ambil satu contoh. Sektor pertanian memerlukan perkhidmatan, pengangkutan. Okey, itu dia memberikan perkhidmatan pengangkutan untuk membawa hasil kilang, hasil ke kilang. Okey, dan kilang memerlukan perkhidmatan apa? Keuangan, insurans dan juga pemasaran bagi tujuan aktiviti yang seterusnya. Okey, itu saling kaitan antara ketiga-tiga sektor ini. Okey. Okey, yang seterusnya kita dah masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu 7.2 taburan kegiatan ekonomi utama yang ada di Malaysia. Okey. Bagi subtopik yang pertama ini, kita nak lihat pada sektor yang pertama. Kita ambil satu contoh. Okey. Dalam sektor prima, kita nak lihat apa yang ada dalam sektor pertanian, iaitu kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di Malaysia. Okey, baik. Antara contoh tanaman utama. Tanaman utama di Malaysia dua jenis. Okey. Yang pertama kelapa sawit dan juga getah. Okey. Baik, kelapa sawit ni merupakan satu tanaman jualan yang terpenting bagi negara kita. Manakala getah pula merupakan tanaman kedua, tanaman jualan kedua yang terpenting bagi negara kita, bagi tujuan ekspor dan juga bagi tujuan kegunaan di dalam negara. Okey. Baik, berdasarkan peta yang dapat kita lihat di sini, peta 7.1, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu masing-masing untuk dapat dilihat dengan lebih jelas, iaitu taburan tanaman pertanian di Malaysia. Sumbernya daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia pada tahun 2016. Okey. Baik, bagi peta ini kita dapat lihat, cuba kamu lihat pada bahagian petunjuk. Okey, terdapat beberapa jenis tanaman ataupun aktiviti pertanian yang dijalankan di Malaysia. Okey, baik. Bagi tanaman yang pertama iaitu getah, kemudian yang kedua kelapa sawit, nanas, sayur-sayuran lada hitam, dan juga ini bukan tanaman, ini adalah kedudukan bandar. Okey. Baik, bagi tanaman getah, kita lihat yang pertama, di mana kedudukan tanaman-tanaman getah ini wujud bagi negara di Malaysia. Okey, yang pertama terletak di sekitar kawasan Ipoh, Perak, kemudian Jasin dan Merlimau di negeri Melaka, Keluang, Labis dan Segamat dan Simpang Renggam di negeri Johor, kemudian Kuala Lipis dan Segitiga Jengka di negeri Pahang. Kemudian Sibu, Marudi dan Seri Aman di negeri Sarawak. Kemudian Lahad Datu, Tenom, Keningau dan Kudat di negeri Sabah. Manakala bagi tanaman kelapa sawit, kelapa sawit yang pertama, di Perak boleh didapati di sekitar kawasan Teluk Intan. Manakala di negeri Johor, iaitu terdapat di kawasan Kota Tinggi, Kulai dan juga Segamat. Kemudian yang ketiga, dijadikan sebagai kawasan tanaman kelapa sawit di Pahang di kawasan Muazzam Shah dan juga Segitiga Jengka di Pahang. Kemudian di Terengganu, di sekitar kawasan Terengganu Tengah, di Sabah, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan di Sabah, dan Bintulu dan Miri, iaitu tanaman kelapa sawit bagi negeri Sarawak. Okey. Baik. Bagi kelapa sawit, sedikit maklumat tambahan. MPOB, iaitu Lembaga
Minyak Sawit Malaysia. Okey, Lembaga Minyak Sawit Malaysia ni, MPOB, merupakan satu badan yang telah diberi tanggungjawab untuk merancang, menyelidik dan juga membangunkan industri minyak sawit dan juga kelapa sawit yang ada di Malaysia. Itu tanggungjawab yang dimainkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Okay, manakala industri sawit, kita nak lihat industri sawit ni merupakan antara industri yang utama di Malaysia. Okay, kerana ia merupakan tonggak kepada ekonomi Malaysia dan juga ia memainkan peranan yang penting dalam membekalkan sumber makanan dan juga tenaga kepada populasi secara globalnya yang semakin meningkat. Okey, baik, sejak akhir September 2017 kawasan tanaman sawit negara, keluasan tanaman sawit bagi negara kita telah meningkat kepada 5.79 juta hektar daripada 5.74 juta hektar yang boleh kita lihat pada sekitar tahun 2016. Peningkatan ini berlaku kerana pembukaan kawasan tanaman yang tertinggi yang telah dicatatkan bagi negeri Sarawak. Negeri Sarawak telah membuka kawasan tanaman dengan lebih banyak bagi tujuan untuk menanam kelapa sawit. Okey, ini dipetik daripada sumber Lembaga Minyak Sawit Malaysia lah yang kita bincangkan tadi, MPOB. Okey, manakala bagi getah, kadar pertumbuhan pengeluaran getah di Malaysia telah meningkat kepada 880.6 ribu tan pada tahun 2017. Sumber ini dipetik daripada Majlis Promosi Ekspor Getah Malaysia sekitar Mei 2018. Ini gambar yang boleh kita lihat. Ini adalah contoh kawasan ladang getah. Bagaimana kedudukannya. Ini adalah cara bagaimana getah itu diperolehi. Pokok getah. Ini adalah pokok kelapa sawit dan juga hasilnya buah-buah sawit telah diambil dan untuk digunakan sebagai diproses di kawasan kilang. Okey, baik. Kemudian kita nak teruskan bagi sektor sekunder. Sektor sekunder atau sektor yang kedua. Kita nak lihat satu contoh bagi sektor sekunder. Kita fokuskan kepada sektor perindustrian yang ada di negara kita. Baik, berdasarkan peta di sini 7.2 ini. Baik, 7.2. Peta ini merujuk kepada kedudukan di mana kawasan-kawasan perindustrian yang boleh kita dapati di seluruh negara di Malaysia. Peta ini sumbernya adalah daripada World Industrial Information sekitar tahun 2016. Dengan merujuk kepada nombor-nombor yang terdapat dalam peta, itu menunjukkan kepada kedudukan di mana letaknya kawasan perindustrian di negara kita. Sebagai contohnya, nombor 1 iaitu kedudukan bagi kawasan perindustrian di kawasan Langkawi. Kemudian nombor 2 iaitu di kawasan Kangar, Perlis. Nombor 3 Alostar di Kedah. Nombor 4 Gurun di Kedah. Nombor 5 Kulim juga di Kedah. Nombor 6 Perai di Pulau Pinang. 7 Bayan Lepas, Pulau Pinang. Nombor 8 Batu Kawan, Pulau Pinang. Nombor 9 Kemunting di Perak. Nombor 10 Tasik di Perak. Kemudian 11 Tanjung Malim, juga di Perak. Kemudian Bukit Beruntung Selangor, Shah Alam Selangor, Selat Kelang Utara Selangor, Bangi Selangor, Nilai Negeri Sembilan,
17 Senawang di Negeri Sembilan, Alor Gajah Melaka, Batu Berendam Melaka, Lakin Johor, Pasir Gudang di Johor, Muazzam Shah Pahang, Maran di Pahang, Peramu di Pahang, Gebeng di Pahang, kemudian Kertih di Terengganu, Agung Badak Terengganu, Pengkalan Cepa di Kelantan, Pending di Sarawak, Kidurong di Sarawak, Limbang Sarawak, kemudian 32 Sepanggar di Sabah, 33 Inanam Sabah, Sandakan dan juga Tawau. Ini adalah kedudukan bagi sektor perindustrian yang boleh kita dapati di Malaysia. Baik, perindustrian di Malaysia. Kegiatan perindustrian ini melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Itu sektor perindustrian yang dijalankan di Malaysia. Kemudian di Malaysia kegiatan perindustrian ini terbahagi kepada dua jenis. Seperti yang saya cakapkan tadi secara ringkas saja. Ini kita nak lihat dengan lebih terperinci. Yang pertama adalah industri berasaskan kepada sumber dan juga industri bukan berasaskan sumber. Dua jenis perindustrian yang terdapat di Malaysia. Kemudian sekitar tahun 2016 bagi sektor pembuatan. Sektor pembuatan ni telah meningkat sebanyak 4.4%. Dan juga sektor ini telah menyumbang sebanyak 255 bilion, iaitu sebanyak 23% kepada pertumbuhan KDNK dalam Malaysia. Baik. Kita nak lihat contoh kepada dua jenis industri tadi. Contoh industri bukan berasaskan kepada sumber dan juga contoh industri berasaskan kepada sumber. Bagi bukan berasaskan sumber, industri yang bukan berasaskan kepada sumber ini adalah industri elektrik dan elektronik dan industri automotif. Bagi industri elektrik dan elektronik, barangan-barangan yang dihasilkan contohnya seperti barangan elektrik, penyaman udara, aircon, televisyen. Kemudian barangan elektronik adalah contohnya seperti penghasilan komputer dan juga kamera. Kemudian industri automotif yang melibatkan dengan pengangkutan. Penghasilan kereta, motosikal, pemasangan van, lori, truk, dan sebagainya yang melibatkan kepada pengangkutan kenderaan-kenderaan yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah industri berasaskan kepada sumber. Industri yang berasaskan sumber ini pula dipecahkan kepada tiga. Yang pertama, industri berasaskan kayu. Kemudian yang kedua, industri berasaskan kepada getah. Yang ketiga, industri yang berasaskan kepada kelapa sawit. Bagi industri yang berasaskan kayu, industri-industri ini mereka menghasilkan contoh barangan seperti perabot, papan lapis dan juga kayu gergaji. Kemudian bagi industri yang berasaskan kepada getah, industri yang bergantung kepada sumbernya getah, mereka ini akan menghasilkan barangan seperti tayar, kasut dan juga sarung tangan. Manakala industri yang sumbernya berasaskan kepada kelapa sawit, industri ini akan menghasilkan minyak masak, sabun dan juga barangan kosmetik. Ini adalah beberapa gambar yang boleh kamu lihat, contoh-contoh gambar yang melibatkan kepada industri-industri berasaskan sumber dan juga industri yang tidak bukan berasaskan kepada sumber. Kemudian sektor yang ketiga iaitu sektor tertier, dan kita ambil satu contoh yang utama di negara kita, iaitu dalam sektor tertier kita lihat adalah sektor pelancongan.
Okey, baik, sektor pelancongan ni adalah sektor perkhidmatan yang utama, yang kita katakan utama di Malaysia sejak sekitar tahun awal 1980-an. Okey, perkembangan kepada sektor pelancongan secara tidak langsung telah meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain. Okey, akibat daripada perkembangan sektor pelancongan, kedatangan pelancong-pelancong asing ke negara kita. Okey, oleh itu kesannya berlaku peningkatan. Secara tidak langsung kerajaan telah meningkatkan keperluan perkhidmatan seperti pengangkutan, perhotelan dan juga perhubungan. Dan ia memberi kesan yang baik kepada seluruh warga yang ada di Malaysia. Okey, berdasarkan peta. Okey, pelajar boleh lihat pada peta ni. Peta 7.3, kedudukan ataupun taburan kawasan pelancongan yang terdapat di Malaysia. Okey, baik, merujuk kepada nombor dan juga kedudukan. Baik, bagi P1, Pulau Langkawi di negeri Kedah. P2, Batu Feringgi di Pulau Pinang. Yang ketiga, Pulau Pangkor di Perak. Yang keempat, Cameron Highland di Pahang. Nombor 5, Genting Highland di Pahang. Nombor 6, Port Dickson di Negeri Sembilan. Pantai Kelebang di Melaka. Kemudian Desaru di Johor. Kemudian Pulau Tioman di Pahang. Kemudian Cerating di Pahang, Taman Negara Pahang, Rantau Abang di Kelantan, Pulau Perhentian, Pulau Perhentian di Terengganu, Pantai Irama di Kelantan, Pantai Damai Santubong di Sarawak, Taman Negara Niah di Sarawak, kemudian Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak, Gunung Kinabalu di Sabah, Pulau Sipadan di Sabah. Okey. Tadi Rantau Abang, Rantau Abang di negeri Terengganu. Kemudian ni contoh beberapa gambar lah. P1 iaitu Pulau Langkawi, Pulau Tioman. P9, P13 iaitu Pulau Perhentian, P17 Taman Negara Niah, P18 Gunung Kinabalu, dan P19 Pulau Sipadan. Okey. Ini adalah beberapa contoh lah yang dapat kita lihat. Sektor tertia iaitu sektor pelancongan yang boleh kita dapati di seluruh negara di Malaysia. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Subtopik yang berikutnya 7.3 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kegiatan ekonomi di Malaysia. Apa sebabnya satu-satu kegiatan ekonomi itu dapat berkembang dengan baik di satu-satu kawasan, terutamanya di Malaysia. Okey. Baik, kesemuanya kita lihat tadi ada beberapa faktor. Yang pertama, bentuk muka bumi dari segi faktor fizikal, kemudian tanah, kemudian iklim, saliran dan juga bahan mentah. Okey, kita fokuskan kepada yang pertama dahulu, bentuk muka bumi. Okey, di Malaysia, bentuk muka bumi contohnya seperti tanah tinggi, tanah beralun dan juga tanah pamah serta pinggir laut. Okey, ini yang boleh kita dapati di seluruh Malaysia. Dan ini juga telah mempengaruhi beberapa jenis kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan di Malaysia. Okey, sebagai contohnya, bagi tanah pamah yang ada di Malaysia, kegiatan ekonomi yang kebiasaannya dapat dijalankan adalah seperti pertanian, pengangkutan dan juga perindustrian. Bagi pertanian, contohnya seperti penanaman padi, getah kelapa sawit, pengangkutan, pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang. Bagi perindustrian, iaitu pembinaan kilang. Okey, kemudian yang kedua, bentuk muka bumi bagi tanah tinggi, aktiviti pertanian juga dijalankan. Okey, contohnya seperti tanaman teh, tanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Itu tanaman yang memerlukan suhu yang lebih rendah, yang lebih sejuk. Okey, kemudian aktiviti pelancongan.
dapat dijalankan di kawasan tanah tinggi. Contohnya seperti dalam gambar ni, di Cameron Highland, iaitu kawasan tanah tinggi yang menjadi tumpuan para pelancong dalam negara dan juga pelancong asing. Kemudian bagi kawasan pinggir laut, aktiviti yang dijalankan perikanan, pelancongan dan juga pelabuhan. Okey, kemudian faktor yang kedua dari segi tanah. Okey. Di Malaysia terdapat berbagai jenis tanah, 5 tanah kebiasaannya yang terdapat di Malaysia yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Okey, berdasarkan kepada jadual 7.2 ni, kita nak lihat pengaruh jenis tanah tersebut dan apa kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan bagi setiap jenis tanah tersebut. Okey, tanah jenis alluvium yang pertama. Tanah jenis alluvium ni kebiasaannya kegiatan ekonomi yang sesuai untuk dijalankan aktiviti pertanian untuk penanaman padi sawah. Seperti yang dapat kita lihat di Malaysia, antara kawasan padi sawah yang agak besar seperti di dataran Kedah, di negeri Kedah, dan juga Tanjung Karang di Selangor. Sehingga kan di Kedah kita panggilkan sebagai negeri jelapang padi, kerana ia terkenal dengan tanaman getah. Kemudian tanah jenis laterite. Okey, jenis laterite pula kegiatan ekonomi yang sesuai untuk ataupun tanaman yang sesuai untuk dijalankan di tanah ini adalah 2 jenis, iaitu getah dan juga kelapa sawit. Okey, getah kebanyakannya dijalankan di segitiga jengka Pahang, di kawasan-kawasan Felda dan sebagainya. Labis di Johor, sama juga dengan kelapa sawit. Okey, Seri Aman di Sarawak, dan juga Tawau di negeri Sabah. Okey, kemudian tanah jenis gambut. Satu tanaman yang paling terkenal dengan tanah jenis ini adalah nanas, dan kebanyakannya berada di negeri Johor, kawasan yang luas. Okey, contohnya seperti di Rengit, Pontian dan juga Labis. Ketiga-tiga kawasan ini memang terkenal dengan tanaman nanas, iaitu ketiga-tiganya terletak di negeri Johor. Kemudian tanah jenis pasir. Tanah jenis pasir ini sesuai untuk 2 jenis tanaman, gajus dan juga kelapa. Bagi gajus, tanaman ini banyak untuk dijalankan di kawasan pantai Kelantan dan Terengganu. Manakala tanaman bagi kelapa, kebanyakannya boleh kita dapati di Bagan Datuk, Perak. Dan tanah jenis beris, tanaman yang sesuai adalah jenis kenaf. Contoh kawasan yang boleh kita lihat adalah seperti di Pasir Putih, Kelantan, Setiu, Marang dan Besut di Terengganu. Okey, baik, yang seterusnya dari segi iklim, faktor fizikal yang ketiga, iklim. Okey, seperti yang kita semua tahu, di negara kita mengalami iklim jenis khatulistiwa, manakala purata suhunya pula sekitar 27 darjah Celsius, dan negara kita menerima jumlah hujan tahunan yang melebihi 2,600 mm. Dan pada iklim khatulistiwa ini, iklimnya panas dan lembap sepanjang tahun, dan ini telah menyebabkan kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan baik, terutamanya dalam kegiatan pertanian, pelancongan dan juga perikanan serta pembalakan. Aktiviti-aktiviti pertanian, pelancongan, perikanan dan pembalakan amat sesuai dijalankan di negara kita. Kerana apa? Iklim khatulistiwa. Suhunya purata 27 darjah Celsius, hujan yang banyak 2,600 mm, dan iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Disebabkan itu, pelbagai jenis tanaman, contohnya seperti apa? Padi, getah, kelapa sawit, koko, nanas, kopi, lada hitam. Tanaman-tanaman ini dapat hidup dengan subur di iklim khatulistiwa. Manakala suhu cuaca yang sejuk sederhana, cuaca yang sejuk dengan suhu yang sederhana, iaitu sekitar 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi seperti mana? Di Kundasang, Sabah, dan juga di Cameron Highland di Pahang. 2 kawasan ini amat sesuai dengan tanaman apa? Tanaman yang memerlukan suhu yang agak rendah, suhu yang sejuk sederhana. Contohnya seperti
teh, sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan. Okey, kemudian faktor fizikal yang keempat, iaitu saliran. Okey, di Malaysia, negara kita mempunyai saliran yang baik. Okey, dengan ada saliran yang baik ini, maka kegiatan pertanian juga dapat dijalankan dengan sempurna kerana mendapat bekalan air yang cukup. Sebagai contoh, penanaman padi, iaitu tanaman yang memerlukan sistem pengairan yang baik. Untuk proses penanaman dapat dijalankan dengan sempurna. Contohnya seperti di dataran Kedah, Perlis, kawasan yang luas bagi penanaman padi. Okey. Kemudian kegiatan pelancongan, iaitu pelancongan air. Contohnya seperti di Melaka, Melaka River Cruise, dengan menggunakan bot melayari Sungai Melaka. Okey, dapat dijalankanlah. Sungai yang bersih, alirannya yang baik, telah menarik minat pelancong untuk hadir dan juga melawati kawasan-kawasan seperti ini, kerana daya tarikan yang tinggi, akibat saliran yang baik. Kemudian bahan mentah. Bahan mentah, Malaysia mempunyai pelbagai jenis bahan mentah yang boleh kita dapati daripada sumber mineral, hutan dan juga pertanian. Tiga sumber ini merupakan antara bahan mentah yang penting bagi negara kita. Bahan mentah dari primer boleh diproses untuk menghasilkan barangan sekunder. Sebagai contohnya, cuba kita lihat kepada jadual 7.3. Bahan mentah yang digunakan dalam sektor perindustrian. Bahan mentah yang pertama, kayu balak. Kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan dengan bersumberkan bahan mentah kayu balak adalah industri perabot, papan dan juga kayu gergaji. Manakala kelapa sawit menghasilkan minyak masak, minyak sabun dan lilin. Getah menghasilkan sarung tangan dan tayar. Petroleum dan gas asli menghasilkan minyak pelincir dan plastik serta cat. Kemudian bahan mentah kaolin dalam penghasilan tembikar dan jubin, manakala bagi batu kapur dalam penghasilan simen. Ini baru faktor fizikal. Faktor-faktor yang pertama, faktor fizikal ada 4: bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan juga bahan mentah. Kemudian faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia yang kedua adalah dari segi faktor manusia. Faktor manusia yang pertama dapat kita lihat di sini adalah dari segi dasar kerajaan. Kerajaan di negara kita telah mewujudkan beberapa dasar bagi mendorong kepada berlakunya ataupun untuk meningkatkan ekonomi di negara kita. Sebagai contohnya, yang pertama, dasar pertanian negara. Dasar ini peranannya adalah untuk meningkatkan dengan maksimum, iaitu sumbangan sektor pertanian kepada KDNK, keluaran dalam negara kasar. Kemudian dasar yang kedua, pelan induk perindustrian, iaitu pelan yang dirangka secara terperinci kepada sektor kegiatan perindustrian dan juga industri kecil, untuk menghasilkan penggunaan sumber yang lebih optimum. Manakala dasar pendidikan kebangsaan, iaitu peranannya adalah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dalam pasaran dalam negara kita. Kemudian RISDA. RISDA, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. RISDA ni tujuan diwujudkan adalah untuk menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil. Itu fungsi RISDA. Manakala Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan, FELCRA, dan FELDA, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, peranannya pula adalah untuk membuka kawasan pertanian yang baru. Itu adalah fungsi-fungsinya RISDA, FELCRA dan juga FELDA. Itu dari segi dasar kerajaan.
Kemudian dari segi infrastruktur, okey. Dengan perkembangan ekonomi yang lebih baik, dengan itu wujudnya jaringan pengangkutan yang semakin baik. Sebagai contohnya, pembinaan jalan raya, jalan kereta api, jalan air, jalan udara telah memudahkan lagi proses untuk mengangkut bahan mentah dari sumbernya ke kilang, sehinggalah barangan dapat dihasilkan dan dapat dipasarkan kepada pengguna. Kemudian yang kedua, sistem pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian. Okey, ini amat penting. Okey, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengangkut ataupun menghantar barangan pertanian yang cepat rosak. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk terus ke pasaran. Okey, itu pentingnya sistem pengangkutan yang cekap supaya sumber-sumber ini tidak terbuang, tidak rosak, supaya cepat untuk dihantar, dijual kepada pengguna. Okey, kemudian sistem pengangkutan dalam negara yang efisien juga diperlukan, terutamanya dalam sektor pelancongan. Okey, tujuannya bagi keselesaan pelancong luar negara untuk melancong ke Malaysia. Okey, apabila keselesaan ini ada di negara kita, ia dapat meningkatkan kehadiran pelancong-pelancong asing ke negara kita. Okey, kemudian yang seterusnya, dari segi perhubungan, kemajuan telekomunikasi, okey, ini juga telah memberi kesan yang sangat efektif kepada negara kita dengan membantu kepesatan pembangunan ekonomi melalui penggunaan internet, telekonferensi, dengan kemajuan ICT yang telah mempercepatkan lagi perhubungan antara bangsa, antara sebuah negara dengan negara yang lain. Okey, manakala dari segi teknologi, kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya teknologi yang lebih canggih dan moden. Tujuannya penggunaan teknologi ini dapat mempercepatkan lagi kerja, dapat meningkatkan lagi kualiti produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran dan juga meningkatkan keselamatan. Ini jadual 7.4 ini. Pengaruh teknologi terhadap kegiatan ekonomi dari segi jentera dan mekanikal. Kegiatan ekonomi yang ada, apa kegunaan dia? Sebagai contoh, yang pertama, jentera. Dalam kegiatan pertanian, jentera membajak dan menuai padi, mempercepatkan kerja dalam mengutip hasil-hasil padi dan sebagainya. Dan juga sektor-sektor yang lain lah. Mengikut kepada keperluan teknologi yang sesuai, teknologi maklumat dalam sistem kewangan, pendidikan, pembiakan baka, pertanian, perhutanan, kemudian peternakan, perikanan, teknologi polimer digunakan dalam perindustrian, penapaian, seramik, robotik, gema bunyi. Ini semua adalah antara penggunaan teknologi yang mempercepatkan dan juga meningkatkan kualiti barangan-barangan yang hendak dihasilkan, dan juga ia dapat menjimatkan kos dari segi penggunaan tenaga kerja manusia, dan ia juga lebih selamat. Okey, kemudian yang seterusnya, faktor manusia, iaitu dari segi modal. Kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada jumlah modal. Dua jenis modal yang dapat kita lihat di Malaysia, iaitu modal domestik dan juga daripada pelaburan asing. Bagi kita meningkatkan lagi kegiatan ekonomi dalam negara, agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan modal, memberi pinjaman kepada mereka yang mahu melibatkan diri kepada pelbagai jenis industri dan sebagainya. Contohnya seperti MARA, Majlis Amanah Rakyat. Manakala pelaburan asing pula boleh diperolehi daripada kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal mereka. Modal mereka ni adalah seperti membuka kilang, membuka perniagaan
dan juga membuka ladang. Okey. Baik, kemudian dari segi pasaran, pasaran ada dua jenis, pasaran tempatan dan juga pasaran antarabangsa. Okey. Kuasa beli pengguna yang tinggi telah membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak. Itu kuasa beli pengguna dalam negara kita. Okey. Lokasi pasaran tempatan meliputi kompleks-kompleks membeli belah seperti Tesco, Carrefour, Giant dan sebagainya. Kemudian pasar-pasar borong, kemudian kedai runcit dan juga gerai. Okey, itu adalah pasaran. Kemudian dari segi buruh, kita lihat kepada satu statistik Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2017. Tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun, sama ada bekerja ataupun menganggur. Itu yang dikatakan sebagai tenaga buruh. Okey, sekitar sehingga Mei 2017 terdapat kira-kira 14.96 juta guna tenaga buruh tempatan di Malaysia. Jumlah ini tenaga kerja yang boleh kita dapat di Malaysia. Okey. Selain tenaga kerja tempatan, di negara kita di Malaysia juga menerima tenaga buruh asing dari luar negara. Contohnya daripada Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan daripada China. Tenaga kerja asing ini masuk ke Malaysia bagi memenuhi kekurangan buruh dalam pelbagai sektor, antaranya dalam sektor perindustrian, pembinaan dan juga sektor pertanian. Okey, itu adalah dapat kita lihat faktor dari segi manusia. Kemudian kita teruskan subtopik yang terakhir 7.4, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Baik. Kegiatan ekonomi di Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam memberi kesan kepada pembangunan negara. Okey, antaranya yang dapat kita lihat, yang pertama adalah peningkatan taraf hidup. Okey, yang kedua kemajuan ekonomi negara. Okey, yang ketiga pemindahan teknologi dan juga mewujudkan peluang pekerjaan. Kemudian peningkatan infrastruktur, proses pembandaran boleh berlaku dan juga pengurangan import. Okey. Okey, kita lihat yang pertama. Kepentingan kegiatan ekonomi ini yang pertama dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Okey, peningkatan ini dapat kita lihat melalui jumlah pendapatan per kapita bagi sesebuah keluarga, perumahan yang selesa dan juga tahap pendidikan. Itu yang dapat kita ukur bagi peningkatan taraf hidup bagi sesebuah masyarakat, rakyat ataupun bagi sesebuah negara. Okey, peningkatan pendapatan juga penduduk dapat meningkatkan kuasa beli yang lebih baik, taraf kesihatan dan juga tahap pendidikan penduduk juga akan meningkat. Kemudian kemajuan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi dapat memberi sumbangan pendapatan untuk negara kita membiayai perbelanjaan untuk mengurus dan juga mentadbir negara. Pendapatan negara, okey, bagi negara kita pendapatan negara diperolehi daripada apa? Yang pertama, cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong asing dan juga keuntungan bagi aktiviti perniagaan yang dijalankan. Okey, mengikut kepada Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Bandar, sektor perkhidmatan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pelancongan telah menjadi satu sektor yang memacu kepada pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kemudian pemindahan teknologi. Okay, iaitu melibatkan pemindahan kemahiran, kepakaran dan juga pemindahan teknik dari satu negara ke negara yang lain melalui beberapa proses seperti pembelajaran, pengalaman dan juga latihan. Okey. Kemudian di Malaysia,
Terdapat dua cara pemindahan teknologi. Yang pertama melalui latihan pekerja dan latihan sambil bekerja. Dan juga pemindahan teknologi ini juga dilakukan melalui proses penyelidikan dan pembangunan, R&D. Okey, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia juga telah memberikan peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Okey, akibat daripada pelbagai jenis sektor ekonomi, dan juga pelbagai jenis pekerjaan dapat disediakan dan dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh. Disebabkan itu, ia telah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam ketiga-tiga sektor tadi. Sektor primer, sektor sekunder dan juga sektor tertier. Baik, maksud kepada kuasa beli tadi, kuasa beli adalah kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Maksudnya seseorang itu mempunyai kemampuan, mempunyai wang untuk berbelanja, memberikan barangan, perkhidmatan dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya adalah peningkatan infrastruktur. Akibat daripada ekonomi yang semakin maju, pihak kerajaan akan secara tidak langsungnya akan menggalakkan lagi pembangunan dari segi infrastruktur yang lebih moden. Antaranya jalan raya, lebuh raya, plus highway, lebuh raya ke pantai timur, untuk meningkatkan lagi darjah ketersampaian penduduk, meningkat ataupun mendekatkan lagi jarak antara satu kawasan dengan kawasan yang lain dengan kemudahan yang lebih baik. Kemudian jalan raya kereta api, contohnya seperti sistem pengangkutan kereta api elektrik, transit aliran massa ataupun mass rapid transit MRT, tren laju antara bandar, ETS, transit aliran ringan ataupun light rail transit LRT, express KLIA dan sebagainya. Ini adalah tujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, terutamanya bagi penggunaan jalan raya. Kemudian penggunaan udara, pembinaan lapangan-lapangan terbang antarabangsa, contohnya seperti KLIA, lapangan antarabangsa Pulau Pinang. Ini telah meningkatkan lagi industri pelancongan dan juga kegiatan ekonomi di negara kita. Kemudian dari segi pelabuhan antarabangsa seperti Pelabuhan Kelang dan juga Pelabuhan Tanjung Pelepas, memudahkan urusan import dan ekspor, menjual barangan, menghantar barangan dan juga menerima barangan dalam negara. Kemudian berlaku juga proses urbanisasi, pembandaran. Kegiatan ekonomi telah menyebabkan sumbangan yang baik, yang besar kepada proses pembandaran berkembang. Contohnya seperti apa? Perkembangan Bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan Bayan Lepas. Ini bandar-bandar yang berkembang akibat daripada perkembangan kegiatan perindustrian di kawasan tersebut. Kegiatan sektor perkhidmatan juga telah wujud, terutamanya antara bandar seperti Bandar Putrajaya dan Cyberjaya. Kemudian kepelbagaian kegiatan ekonomi turut menambahkan peluang pekerjaan dan juga menggalakkan penghijrahan, migrasi penduduk luar bandar ke bandar untuk tujuan pekerjaan. Kemudian kemajuan ekonomi secara tidak langsung menyebabkan perkembangan dan perluasan lagi saiz serta fungsi bandar itu akan semakin berkembang dan juga bertambah. Dan yang terakhir, kepentingannya dapat mengurangkan import, pengurangan import. Apabila kegiatan ekonomi tempatan, kegiatan ekonomi dalam negara, ia dapat mengurangkan pergantungan negara kita kepada barangan import. Maksudnya negara kita akan kurang untuk mengimport, membeli barangan-barangan daripada luar. Negara kita dapat menghasilkan barangan-barangan yang diperlukan secara dalaman sahaja. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import, iaitu dengan mewujudkan IKS, menggalakkan penglibatan rakyatnya dalam sektor industri kecil sederhana, IKS. Kemudian menggalakkan pengeluaran sektor pertanian, seperti penghasilan buah-buahan,
sayur-sayuran, perikanan dan juga ternakan. Okey, baik, sedikit info. IKS tadi industri kecil dan sederhana, merupakan perusahaan kilang ataupun syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi 25 juta. Okey, itu yang dikatakan sebagai IKS. Okey, baik, so kita dah sampai ke akhir tajuk untuk hari ini. Kemudian kita akan lihat secara ringkasnya sekali lagi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, 3 jenis kegiatan: primer, sekunder dan juga tertier. Okey, taburan kegiatan ekonomi utama yang terdapat di Malaysia dalam sektor primer, iaitu kita lihat tadi dalam sektor pertanian, sekunder perindustrian dan tertier pelancongan. Kemudian dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia, ada 2 jenis faktor: faktor fizikal dan juga faktor manusia. Okey, bagi faktor fizikal terdapat bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan juga bahan mentah. Bagi faktor manusia, dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal, pasaran dan buruh. Dan yang terakhir, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Kepentingan yang pertama, peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan, berlakunya pemindahan teknologi, peningkatan infrastruktur, proses pembandaran berlaku dan juga pengurangan import. Okey, dengan berakhirnya tajuk yang terakhir ini, so kita dah tamat bagi bab yang ketujuh. Okey, jika ada sebarang soalan, boleh tanya di bahagian chat atau di dalam Google Classroom. Okey.